dan kesihatan untuk terus memantapkan ilmu kita dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang terpilih sebagai hamba yang terbaik di akhir zaman. Dan kita harapkan Allah perkenankan permintaan kita agar kita beristiqamah dan seterusnya dapat termasuk di kalangan orang-orang yang terpilih di akhir zaman dan menjadi golongan Taifatul Mansurah ataupun golongan yang berjaya, ya, mempertahankan iman dan akidah di saat-saat manusia meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pelajaran yang lepas kita telah bicarakan beberapa perkara yang berkaitan dengan Dajjal secara umum melalui hadis-hadis yang berbagai-bagai. Namun di sini kita akan ketengahkan hadis-hadis tentang Dajjal pada mereka yang ada buku muka surat 176. Kita mulakan. Yang mana Dajjal adalah fitnah yang besar, fitnah yang amat besar, seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Nanti kita melihat para nabi, ya, semua mewasiatkan kepada kaumnya tentang berkaitan dengan Dajjal. Ianya merupakan satu fitnah. Bila kita membicarakan fitnah ni, maksud dia satu ujian yang besar, bukan fitnah yang kita fahami, tapi ujian yang besar, yang mana ujian ini dia menggoncangkan iman. Ujian ini berbahaya kenapa dia menggoncangkan iman daripada sebagai seorang Islam menjadi kafir. Itu yang menakutkan kita. Ya, kalau tidak, masa kan Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi menceritakan dalam kisah Khidir dengan Musa berkaitan dengan anak sahaja. Ya, berkaitan dengan anak sahaja. Apabila Khidir membunuh seorang budak kecil, lalu Nabi Musa mengingkari kerana perbuatan itu bukanlah satu perbuatan yang betul, membunuh tanpa sebab, apatah lagi dengan budak kecil. Lalu Khidir mengatakan, wa ammal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Tu dia, jelas Allah katakan. Adapun budak itu kenapa kami bunuh? Ya, pertama kita kena faham Khidir mengikut program wahyu. Dia bukan ikut akal dia. Ilmu yang dikatakan ilmu di sisi Allah itu adalah wahyu. Kerana akhir ayat itu menceritakan, Khidir mengatakan, bukanlah aku yang membuat perkara ini sesuka hatiku, melainkan wahyu. Jadi bila wahyu, maka para nabi diangkatkan hukum hakam dia. Okey, itu khas untuk para nabi, bukan tok syekh kita, tok apa yang mengaku diri wali, kata berbagai-bagai dia halalkan benda yang haram. Tanpa sembahyang pun tak, solat Jumaat pun tak. Okey. Maka wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun mak bapak budak, adapun budak ini mak bapak dia adalah orang yang mukmin. Dan kami takut disebabkan budak ini mak dan ayahnya akhirnya menjadi tughyan, melampaui batas dan kufur. Nampak tak? Daripada ayat ini mengisyaratkan yang pertama, mak dan ayah yang soleh Allah akan pelihara. Jika anak tu tak soleh, mak ayah tu soleh, Allah akan pelihara. Jadi dia, mak ayah ni, ialah kadang-kadang terutamanya ibu lah membebel banyak kan. Kadang-kadang ada betulnya juga untuk membebel tu untuk meluruskan perjalanan anak dalam keluarga tu. Tapi jangan terlampau bebel sangat. Ya, dan jangan bebel pada usia yang melampaui, maksudnya sudah remaja. Kita ingat ya, para ibu terutamanya ada anak-anak gadis, bila anak-anak itu telah remaja, jangan banyak bebel. Ya, jadikan kawan. Ya, bincang dengan cara baik. Kerana kalau bebel di saat zaman ini dah tak betul lah. Dia akan keluar daripada rumah. Nauzubillah min zalik. Okey. Jadi Allah menceritakan wa ammal ghulamu, adapun budak itu kana abawahu mu'minaini, adalah mak dan ayah dia orang yang mukmin. Mengisyaratkan kepada kita, ya, ini kelebihan mak dan ayah seorang yang mukmin. Ya, jika mak dan ayah mukmin, Allah akan pelihara. Jangan takut anak-anak kita bimbing, didik hak mana yang boleh kita didik. Tidak dinafikan anak ini akan lari daripada manhaj yang betul itu, dia lari kepada yang tak betul, akan berlaku. Ya, Nabi Nuh membuktikan anak dia lari. Okey. Namun begitu, kita usaha hak mana yang boleh, kerana jika kita beriman, insya-Allah Allah akan bantu kita. Banyak ya,
Boleh tengok lepas ayat yang berikutnya apa dia? Okey, tak apa, kita settlekan ayat ni. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Ya. Adapun anak itu, mak dan ayah dia adalah orang yang beriman, dan kami takut dengan adanya anak ini menyebabkan mak dan ayah itu menjadi kufur dan tughyan, melampaui batas. Tu dia. Allah pelihara. Allah tak inayakan mak dan ayah beriman. Jadi anak tu kena. Okay. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. Okey, ada kami ingin mengubahkan, ya, fa'aradna an yubdilahuma, kami ingin agar Allah mengubahkan kedua-duanya itu, mak dan ayah itu, dengan seorang anak yang lebih baik, yang mana lebih dekat dengan mak dan ayahnya, lebih kasih sayang dan lebih memberikan kepada kebajikan. Tu dia, ya, yang dikatakan anak yang soleh dilahirkan selepas itu. Okey, sekarang kita nampak, ya, Allah sebut jelas dua mak dan ayah. Dan lihat lagi satu ayat selepas tu, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding itu yang nak jatuh itu adalah milik dua orang anak yatim yang duduk di kawasan itu. Ya. Mengisyaratkan bahawa anak yatim tu, ya, kenapa dia Allah jadikan kepada Khidir untuk membetulkan balik dinding rumah tu. Okay. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Tu dia. Di bawah dinding tu, disebabkan orang dulu mana ada bank untuk simpan duit, simpan emas, simpan apa, dia korek tanah, dia tanam kat bawah. Ya, tak kira lah $4 ke $4 ke, tapi yang penting dia tanam kat bawah, orang jumpa harta karun. Karun dapat nama. Ya. Okey. Jadi bila dia tanam tu, dinding tu nak jatuh, ya, bapa dia dah mati. Tetapi Allah katakan apa? Wa kana abuhuma salihah. Tapi bapa dia ni adalah orang yang soleh. Disebabkan bapa dia orang yang soleh, mak dia orang yang salihah, Allah selamatkan anak-anak. Nampak tak betapa kaitan bagi kita yang seharusnya kita kena islahkan diri kita, ya, maka insya-Allah Allah akan pelihara segala-gala yang berurusan dengan kita. Ini kelebihan orang yang soleh. Okey. Jadi dalam kisah ini dikaitkan dengan jika anak itu boleh mendatangkan fitnah kepada mak dan ayah, yang boleh menjadikan mak ayah dan kufur, ya, kufur dan tughyan, melampaui batas, maka Dajjal yang akan muncul ini pun konsep dia sama. Ya, dia akan menyebabkan seseorang yang beristiqamah di atas agama boleh tergoncang. Orang yang dah ada agama boleh terlari. Mungkin dia tidak perasan dia terlari. Macam mana kita menyaksikan apa yang berlaku di negara kita ini, berbagai-bagai golongan yang muncul, ya. Kita nampak Islam tetapi bukan Islam. Ya. Kita nampak orang yang melakukan itu berpakaian kopiah, serban, jubah, janggut panjang, serbannya lagi kan, ataupun bertudung labuh, tetapi mereka tidak membawa manhaj yang betul. Berapa ramai yang ikut, dan kita takut kita pun termasuk. Bukan main-main. Ya, perkara ini bukan main-main. Oleh kerana itu bila Rasulullah SAW mengatakan jika Dajjal muncul pada waktu aku hidup, wa ana hajijuhu, aku yang akan berhujah dengannya. Apakah hujah yang dimaksudkan ini? Ialah akidah yang betul itu akan menerangkan segala-galanya. Wajib bagi kita untuk mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, bukan sekadar masalah tauhid, semua masalah rukun iman itu kena jelas. Bila jelas, baru kita jelas perjalanan kita ni, ya, menuju ke arah jalan yang betul. Kalau tidak, oleh kerana itu pemahaman ittiba'us sunnah, mengikut cara Rasulullah itu kena faham elok-elok. Ya, wajib faham apa arti mengikut cara Rasulullah, apa arti mengikut anutan yang dibawa oleh Rasulullah.
Kalau tidak, kita akan berhadapan dengan fitnah Dajjal ini, akhirnya kita habis. Ya, memang cantik apabila ulama-ulama salaf telah menyusunkan di antara usul ataupun prinsip bagi seorang yang beriman untuk memastikan perjalanan mereka itu betul. Ya. Dan Rasulullah jelaskan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Hendaklah kamu di atas jalanku dan jalan khulafa ar-rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Lepas tu Rasulullah kata, taraktu fikum syai'aini lan tudillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Al-Quran dan As-Sunnah, sunnahku. Yang ditafsirkan oleh para sahabat, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yakni Rasulullah dan para sahabat. Summa alladhina yalunahum, kemudian tabi'in, summa alladhina yalunahum, kemudian tabi'in. Ini dia 3 generasi yang terbaik. Maka kita berada di atas manhaj itu, insya-Allah masalah Dajjal paling kurang kita ringan sedikit. Walaupun dia akan menggoncang, memang akan menggoncang, ya. Ya, jangan sangka tidak menggoncang. Bahkan orang-orang ahli agama ditakuti akan diuji dengan ujian yang terlalu berat. Ya, mungkin dipukul, mungkin dipenjara, mungkin perkara ini akan berlaku. Kerana sistem waktu itu adalah sistem Dajjal. Dajjal berkuasa di seluruh dunia yang berdalilkan hadis-hadis yang akan kita baca nanti. Maksudnya kekuasaan itu milik dia. Dahsyat dia. Dahsyat. Satu perkara yang kita tak terbayang, orang duk sibuk membicarakan riset yang terbaru ni, ya, ada benda-benda yang tersembunyi tidak dinafikan. Memang kita bab konspirasi itu ada bab-bab yang kita pertikaikan, tapi ada bab-bab yang kita ambil kira. Seperti di antara yang kita ambil kira, duit yang kita pegang ni. Ya, duit yang kita pegang. Dah saya ceritakan dahulu. Bagaimana apabila Bank Dunia memegang duit kita, dia bukan pegang duit saja, dia pegang emas. Ya, emas itu yang menyebabkan dia boleh turun naik. Dia pegang, lepas tu dia main duit kertas atas number je. Ya, dia kata duit Malaysia tak laku. Tak tunggu kemarau. Tak laku. Bila tak laku, pergi kedai RM2 pun tak laku. Ya, naik sikit, RM2 60 sen ke 40 sen sekarang. Ya, tak laku. Buat apa pun dengan duit tak laku. Itu pasal bila pembahasan masalah fiqh, ya, menarik para ulama. Ulama dah merenung jauh. Ya, ulama merenung jauh. Apabila dikatakan masalah fitrah, ya, zakat fitrah tu, fitrah itu diberikan beras, sebenarnya amat penting kita fahami. Hampir seluruh mazhab mengisyaratkan beras ataupun makanan asasi, bukan duit. Tetapi mazhab Hanafi, ya, disebabkan dianggap sebagai mempermudahkan, maka diberikan duit. Asalnya bila dia bagi beras, bagi duit sama tak? Ya. Tiba-tiba duit tak laku. Beras je yang laku. Ini dia satu benda. Pasal ini dah berlaku di bumi kita, di bumi kita, bukan negara kita, di bumi kita ni. Misalnya saya ceritakan di Zimbabwe. Ya, Zimbabwe duit dia dulu adalah duit yang laku, tinggi. Tetapi semenjak apabila wallahualam apa yang berlaku, tapi dikatakan duit Zimbabwe tidak diiktiraf macam duit daun pisang, duit pokok pisang kita dulu di zaman Jepun. Kalau tuan-tuan dan perempuan pernah menyaksikan, saya pernah lihat duit tu. Ya, orang tu bawa banyak ni tak laku, buang saja. Dah tak ada nilai. Tu dia, nilai duit kita, ya, bergantung pada bank riba yang isytiharkan laku ataupun tidak. Tak laku. Rubul waktu Rusia, ya, waktu tu Soviet Union, ya, apabila dia bertarung dengan Afghanistan, akhirnya mereka berpecah. Akhirnya Rusia telah Soviet Union dibahagikan balik, dikeluarkan semua negara-negara tu. Akhirnya rubul tak laku. Rubul laku sikit je, nilaian menjadi jatuh. Ya, rubul duit Rusia. Ya. Tu dia, kita menyaksikan dahsyat. Itu yang menjadikan pemikiran kita, kita berfikir bagaimana jika dikatakan duit Malaysia tak laku. Ini pun dah turun-turun, ya, duit kita jatuh sampai $4 lebih. Dulu selalu 3.8, 3.5 kuat. Sekarang 4 point berapa ke. Maksudnya macam mana duit tu jadi begitu. Bawa ke negeri barat, negeri mana tak laku. Maksudnya tak boleh nak tukar.
tetapi dinar kalau kita bawa masih lagi boleh ditukar di mana-mana. Okey, nak menceritakan ya berkaitan dengan perancangan ini, kita kena study elok-elok dan kena bersedialah. Itu je lah yang kita boleh katakan. Ya, kerana Dajjal akan memerintah seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah. Riyadh masuk tak? Tak tunggu masuk, dah masuk dah. Ya, grup-grup rap, grup-grup apa, penyanyi-penyanyi dah masuk dah. Allah bagi petunjuk kepada mereka lah. Itu ya kita sebut. Tapi benda ni akan berlaku. Maka bila berlaku, fasbitu, kata Rasulullah, isbat, ya, tetapkan diri kita. Susah ni, ya, pertarungan sengit. Kita pula ada anak-anak lagi masalah pada kita. Adakah dia beriman ataupun tidak? Berat tu, ya. Berat, bagi saya terlalu berat untuk kita hadapi. Oleh kerana itu mak ayah ada pendirian dalam bab ini. Ya, mak ayah kena ada pendirian dalam bab ini. Okey, mari kita lihat hadis tentang Dajjal. Hadis Abu Bakar As-Siddiq, Ahmad menuturkan, kita ringkaskan dengan sanad dia terus. Dari Abu Bakar As-Siddiq, bangun dari sakit yang dialaminya, ia kemudian keluar menemui orang-orang lalu menyampaikan suatu alasan. Ia berkata, kami hanya menginginkan kebaikan. Setelah itu dia berkata, Rasulullah bercerita kepada kami bahawa Dajjal muncul di sebuah tempat di timur bernama Khurasan. Ia diikuti oleh kaum-kaum, wajah mereka seperti perisai-perisai bertumpuk. Okey. Dalam bab ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan juga hadis Ahmad Ibnu Majah, yang mana dia menceritakan kisah daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil daripada satu hadis Rasulullah nak menceritakan Dajjal akan muncul di satu tempat yang bernama Khurasan. Okey? Kat mana Khurasan ni? Okey. Kita ni pemetaan kita adalah pemetaan penjajah. Ya, dulu sempadan Islam tidak ada pemetaan yang macam apa yang kita berlaku sekarang. Ya, bahkan zaman khilafah Osmaniyah, di antara khilafah yang begitu hebat, begitu terbesar, ya, yang menguasai sampai ke Afrika, Eropah, sampai ke China. Ya, kuat. Empire Osmaniyah merupakan satu empire Islam yang begitu besar. Ya, memainkan peranan yang penting juga, walaupun kita tak nafikan dia ada beberapa perkara yang tak kena, ya, masalah akidah tak kena apa semua, ya, namun begitu dia masih lagi dikenali sebagai sebuah khilafah Islamiyah. Okey, kemudian dalam bab ini, ya, bila dijajah negara dunia ni, maka pembahagian asalnya kalau kita sebut Syam, apa dia Syam? Ya, Syam itu adalah Palestin, Jordan, Turki, apa lagi, Lebanon, mana lagi yang di bahagian atas. Itu nama dia Syam. Tapi bila sebut Syam sekarang, itu Syria. Semata-mata pada Syria. Itu dia. Jadi negara itu dikatakan Syam. Kalau sebut Habsyah, ya, zaman dahulu, bila sebut Habsyah, Etiopianya, selatan Mesir, lepas tu masuk ke Yaman selatan, Yaman barat tu, ya, sedikit Saudi, tu dia. Habsyah dia merangkumi banyak negeri-negeri, maka terkenal dengan Habsyah. Ya, yang dikatakan kaum apa? Siapa nama? Raja Habsyah tu. Yang masuk Islam tu. Terlupa dah. Ala kulli hal, nak menceritakan Habsyah begitu kedudukannya. Kalau sebut Sabak Yaman Selatan, ya, Yaman tu dan beberapa kawasan-kawasan tu, termasuk kalau tak salah saya macam Dubai pun kena, dia Sabak terkenal, kerajaan Sabak. Maka Khurasan ini terkenal, di antaranya adalah Afghanistan, Iran, Iraq, ya, utara Iraq, ya, Pakistan utara dia, ya, lepas tu Uzbekistan ke apa tu, yang okey, itu di antara yang disebutkan Khurasan. Tan tu, ya, kecuali Kelantan. Okey, itu semua dikatakan Khurasan. Dan Khurasan ini di antaranya negeri-negeri yang berpenyakit, seperti di Kufah. Ya, Kufah ni orang Iraq. Ya, memang wallahu alam.
Tapi orang-orang yang begini, kawasan yang begini memang Allah utuskan. Seperti Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, diutuskan di Kufah. Ya, orang Kufah banyak nakal dia. Lalu diutus Al-Malik ibn Marwan menghantar seorang gubernur yang keras. Siapa dia? Ya, Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Salah aja bunuh. Salah aja bunuh. Itu dia. Okey. Baik. Jadi di sini dikatakan bahawa sesungguhnya Dajjal akan muncul di tempatnya di timur. Ini yang menarik. Saya agak tertarik, tapi saya tidak banyak mempertikaikan. Jika hadis itu sahih, saya tak akan pertikai. Kenapa Tamim Dari yang keluar daripada lautan Mediterranean masuk ke lautan Atlantik kalau tak salah, ya. Tiba-tiba Dajjal muncul di sebelah timur, sedangkan Tamim Dari berjalan ke arah barat. Kan? Itu bukan urusan kita nak mempertikaikan. Ingat ya, bukan urusan kita nak mempertikaikan. Hadis berkata begitu, pertama beriman. Kerana teknologi zaman sekarang dah berubah, bukan macam dahulu. Ya, dalam sekelip mata boleh diangkat Dajjal tu naik kapal terbang turun kat Kufah, Khurasan ataupun dekat Iran. Kerana kita akan menyaksikan Dajjal akan bersamanya berapa ribu tentera? 70,000 tentera Khurasan, tentera apa nama, jalan apa, Asfahan, ya, bersama mereka. Okey. Jadi Dajjal muncul di sebuah tempat di timur bernama Khurasan, diikuti kaum-kaum wajah mereka seperti perisai-perisai yang bertumpuk. Ini mengisyaratkan satu isyarat, wallahu alam. Hanya kefahaman ini daripada ulama-ulama tafsir, yang mana sifat-sifat muka mereka tu seperti orang-orang Mongol yang dikatakan, ataupun kita melihat orang-orang Kurdistan pun begitu juga. Okey. Hadis Ali radhiyallahu anhu dari riwayat Ahmad, lalu kita ringkaskan sanad dia dari Ali, dari Nabi. Ali berkata, kami menyebut tentang Dajjal dekat dengan Nabi saat beliau sedang tidur. Beliau tiba-tiba bangun dengan rona muka merah kerana marah, lalu berkata, bukan itu yang lebih aku khawatirkan pada kalian. Beliau menyebutkan suatu kata. Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadis ini. Baik. Kemudian, namun hadis ni ada masalah sanad dia. Kemudian hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang Nabi pun melainkan pasti menyebut tentang Dajjal kepada umatnya. Sesungguhnya aku akan menyebut tentangnya yang tidak pernah disebutkan oleh seorang pun sebelumku. Dia buta sebelah mata dan Allah tidak buta. Okay. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir, ya, di antara ulama hadis Mesir. Baik. Dalam hadis ini, apabila Rasulullah SAW menceritakan bahawa semua Nabi, ya, semua Nabi sebelum Rasulullah, ada beribu Nabi sebelum Rasulullah, semuanya akan mengingatkan umat dia tentang bahayanya Dajjal. Kalau Rasul, siapa Rasul yang pertama? Rasul pertama. Okey. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh AS. Okey. Itu dikuatkan dalam hadis apabila diutuskan manusia di mahsyar nanti, ya, bila diutuskan manusia di mahsyar, mereka mencari tempat untuk melepaskan diri. Lalu mereka bertemu dengan Adam. Nabi Adam dahulu. Adam kategori Nabi. Okey. Rasul Nuh AS yang pertama. Kerana Nabi Adam, bermula Nabi Adam sampai 1000 tahun selepas itu, waktu Adam tu orang dalam iman yang betul lagi. Jadi semua itu tidak memerlukan seorang Rasul. Yang ini Rasul diutuskan dalam bentuk ada program-program yang tertentu ataupun ada wahyu-wahyu yang tertentu, ya, yang mendatangkan syariat-syariat baru. Okey. Jadi Nabi Adam alaihissalam dan selepas itu adalah mereka itu dikategorikan Nabi. Ada pemasuk Nuh alaihissalam, maka dia kategori Nabi ataupun lebih tinggi Rasul. Semua Nabi, semua Rasul itu Nabi. Tetapi tidak semua Nabi itu Rasul. Ya. Faham? Semua bos itu orang. Tidak semua orang itu jadi bos. Macam itulah.
Okey? Semua rasul itu nabi, tetapi tidak semua nabi itu rasul. Itu membezakan. Baik, dikatakan di sini semua nabi, yakni mengisyaratkan mereka itu menyampaikan kepada kaumnya tentang Dajjal. Berbahayanya Dajjal. Tetapi mereka sampaikan ada kekurangannya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa sesungguhnya aku menyebutkan tentang yang tidak pernah disebut oleh semua orang, semua nabi sebelumku. Yakni pertama iaitu dia buta sebelah mata dan Allah tidak buta. Ya, Allah tidak buta. Ini kalimah yang agung yang siapa yang belajar asma wa sifat dia akan bertemu dengan hadis ini. Ya. Okey, ala kulli hal nak menceritakan bahawa Dajjal itu bersifat buta sebelah matanya. Dan orang-orang yang mentakwilkan, pertama mereka mentakwilkan apakah ini termasuk dalam satu golongan Illuminati ataupun satu konspirasi golongan yang besar. Tak. Dalam hadis ini jelas menunjukkan di antara hadis-hadis yang lain juga bahawa Dajjal ini adalah pribadi seorang lelaki. Ya. Begitu kedudukan hadis. Dia bukan satu pertubuhan ataupun satu badan yang besar. Tak. Badan ataupun pertubuhan itu adalah pengikut dia. Dia adalah seorang lelaki. Okey. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, yang mana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun melainkan pasti mengingatkan kaumnya terhadap Dajjal, dan aku akan mengingatkan kalian terhadapnya. Rasulullah kemudian menyebutkan ciri-ciri kepada kami. Beliau bersabda, mungkin Dajjal akan dijumpai oleh sebahagian orang yang melihat dan mendengarkan kata-kataku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana hati kami kala itu? Baginda menjawab, seperti hati kalian. Maksudnya beliau seperti hati kalian saat ini atau lebih baik. Setelah itu Tirmizi berkata dalam hal ini hadis Abdullah ibnu Ma'qal dan Abu Hurairah. Hadis ini hasan. Kami hanya mengetahui dari hadis ini sahaja. Okey. Kemudian kita lihat hadis yang dikaitkan dengan Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Ka'ab bercerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Dajjal disebutkan di dekat dengan baginda, beliau kemudian bersabda dengan maksudnya salah satu di antara kedua matanya seperti kaca, dan berlindunglah kalian kepada Allah dari siksaan kubur. Okey, baik. Dalam bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad juga bahawa salah satu mata Dajjal ini dia bukan buta sangat, maksudnya buta terus, tak. Tetapi mata dia macam mana kita nak cerita ya, siapa yang pernah tengok mata-mata yang kadang-kadang dia nampak macam batu ke, lepas tu macam bersinar ke, tapi dia rosak tau, mata sebelah dia tu rosak. Ya, kalau ada satu mamalik punya pemimpin nama dia Bibas Bandakhdari, ya, dia pemimpin besar, pernah menjadi khalifah, bukanlah khalifah tetapi pemimpin Mesir. Dia berlaku selepas Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, asalnya dia ditangkap jadi hamba, budak, ya, hamba. Tapi mata dia masalah sebelah. Tapi dia di antara dia dan Saifuddin Qutus, ya, waktu tu Saifuddin menjadi ketua pada Mesir dan negara Islam semua dijajah oleh Mongol, dan Mongol cuba menyerang Mesir. Maka bergabung Bibas dengan Saifuddin Qutus. Itu yang berlaku peristiwa Ainun Jalut. Ya, yang mana Mongol tak pernah kalah pada sebelum peristiwa tu. Tetapi dengan alhamdulillah dengan Mamalik, hamba yang menjadi raja ni, pemimpin ni, ya, dua ni bergabung, jatuh kerajaan Mongol waktu itu. Lepas tu baru jatuh sikit. Ini kelebihan. Tapi mata Bibas tu dia ada masalah sikit. Ya. Okey, cuma nak menceritakan bahawa dalam hadis ini mengisyaratkan mata dia menjadi perbahasan, adakah buta terus ataupun dia kabur ataupun ialah rosak. Dalam bab itu ada perbahasan sedikit, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan wa ta'awwadhu billahi min azabil qabr, ya, minta perlindungan Allah daripada azab kubur. Tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara doa masyru'
yang disunnahkan kepada kita untuk baca sebelum bagi salam. Lepas tahiyat tu innaka hamidum majid, maka itu adalah sunnah, ya, dibacakan. Yang mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat lepas diceritakan peristiwa Dajjal. Ya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masih dajjal. Ya, salah seorang tabi'in, Tawus ke kalau tak salah saya, dia mewajibkan bagi dia dan anak dia membaca. Bagi kita pilihan, tetapi saya katakan saya baca insya-Allah. Walaupun dalam solat sunat kita baca. Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Itu dia doa dia. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada kamu daripada azab kubur, ni azab kubur, dan azab neraka, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan juga fitnah dajjal, kejahatan fitnah dajjal. Minta perlindungan. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam satu hadis, barang siapa yang meminta perlindungan dengan Allah dari masuk neraka, yakni jangan masuk neraka, ya Allah minta lindung aku, minta ampun aku, minta jauhkan aku dari neraka, sebanyak 3 kali satu hari, maksudnya 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah jauhkanlah dia daripada aku. Nampak? Kalau kita baca sehari, semalam tu 5 solat waktu tu dah 5 kali. Ya. Dalam riwayat yang lain mengatakan 7 kali. Ala kulli hal, dengan solat sunat apa semua kita baca dah 7 kali, melengkapi ciri-ciri orang yang insya-Allah Allah jauhkan daripada api neraka. Apatah lagi daripada azab kubur, dan yang paling penting fitnah kehidupan dan kematian dan fitnah dajjal. Kena. Ya, rasa hafal ke tak? Nanti insya-Allah kita hafal ke lah. Ya. Okey. InsyaAllah. Allah, dia simple je, macam nak masuk jam tandas juga. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kan? Itu dah hafal. Allahumma inni a'udzubika. Dah boleh hafal dah. Min azabil qabri wa min azabin nar. Dua tu dah. Min azabil qabri wa min azabin nar. Lepas tu, tan sini agak wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati dajjal. Itu je. Ya. Tak boleh juga Allah susah ustaz nak hafal bahasa Melayu. Okey. Tapi sebaik-baik doa dalam bahasa Arab, dalam solat bahasa Arab yang kita fahami, dan bacakanlah tu. Okey, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Malik dengan maksudnya, Dajjal mendatangi seluruh bumi kecuali Mekah dan Madinah. Subhanallah. Habis mengisytiharkan, ya, Dajjal datang seluruh bumi kecuali Mekah dan Madinah. Dia tak sebut pula Baitul Sunnah ke di Ipoh, tak ada. Ya. Tak ada. Semua kita kena maksudnya. Dan ini juga termasuk dalam fadilat kelebihan Mekah dan Madinah. Adakah siapa yang dipanggil untuk haji tahun ni? Ya, kalangan kita. Tak ada, tak berdoa ke? Dia tabung haji katanya buka lagi. Dia diberikan apa? Orang kata tambahan kota lagi. Saya dapat tahu. Bismillah. Dapat kota lagi. Doakan. Saya mungkin pergi. Doakan insya-Allah. Macam biasalah mutawif kan. Baik. Dajjal mendatangi seluruh bumi kecuali Mekah dan Madinah. Ia mendatangi Madinah, lalu ia mendapati setiap jalan perbukitan dijaga para malaikat yang berbaris. Lalu Dajjal mendatangi tanah tandus dan mendirikan tandanya. Kemudian Madinah bergoncang sebanyak 3 kali, hingga setiap orang munafik baik lelaki dan perempuan keluar menghampirinya. Okey, ini di antara perkara yang agak menarik dalam peristiwa Madinah di akhir zaman. Ya, yang mana Rasulullah SAW telah mengisyaratkan Madinah akan bergegar 3 kali. Tetapi bila kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini dan Muslim, seolah-olah Dajjal ini muncul pada ketika
gegaran ini berlaku pada ketika Dajjal muncul. Ya, kerana Madinah pernah berlaku gegaran. Sorry? Bergegar. Tak, tapi gegaran itu tak kuat. Ya, ini gegar ni kuat. Zaman Sayyidina Umar, Madinah bergegar. Lalu Sayyidina Umar, Madinah bergegar, lalu dia panggil penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, istaghfiru, ya pohon keampunan dosa kepada Allah, apa dosa yang telah kamu lakukan sehingga Madinah bergegar begini. Itu ya. Jadi Madinah akan bergegar dengan gegaran yang dahsyat. Itu pasal memang kita ikut perkembangan dalam bila bergegarnya negeri-negeri yang dekat dengan Saudi itu kita ambil berat. Ya, memang ambil berat kerana apa? Dia akan berkaitan dengan gegaran di Madinah nanti. Tetapi bila hadis ni kita lihat bahawa dia bergegar pada zaman munculnya Dajjal. Yang menarik sekali, kalau tuan-tuan dan perempuan menyaksikan Madinah, bangunan dia, macam mana bangunan dia? Macam bangunan kita kan? Tak. Okey. Mekah, nampak tak beza Mekah dan Madinah? Boleh nampak tak? Kita tak tengok ni gambar. Okey. Kalau kita menyaksikan Mekah, bangunan dia sampai mencakar langit sana. Dia tak kira bilangan berapa ke, tak kira. Ya. Tetapi di Madinah, bilangan bangunan dia, ya, bangunan tingkat dia hanya 14 tingkat sahaja. Cuba tengok semua sekata. Ya. Waktu tahun 98 saya bertanya dalam bab ni, ya, kenapa tak ada bangunan tinggi? Tahun 98 dah tanya. Mereka menceritakan mereka telah study hadis ni berkaitan Madinah akan bergegar. Jadi bangunan yang dibina ni, ya, di Madinah ni maksudnya macam kalis gegaran. Kalis-kalis pun gegar, runtuh lah. Runtuh juga. Tetapi paling kurang kalau gegaran yang macam tahun lepas tu dia bertahan lagi. Tapi kali ini gegaran dia bukan sebarangan yang disebutkan dalam hadis ini. Disebabkan kita menyaksikan apa Rasulullah kata, kemudian Madinah bergoncang sebanyak 3 kali hingga setiap orang munafik. Tu dia. Ya, baik lelaki ataupun perempuan keluar menghampiri Dajjal. Ya, waktu Dajjal datang tu Madinah bergegar. Ini di antara perkara yang menarik tentang Madinah, kelebihan Madinah selain daripada didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menjadi tanah haram yang mana ia mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Ya. Madinah mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Dia adalah tanah haram yang tak boleh dibuat sesuka hati seperti mana Mekah. Itu pasal masyarakat kita ni dia tak belajar sebelum pergi Mekah dan Madinah. Ya, Madinah dan Mekah tidak boleh dibuat perkara bid'ah. Bila dia buat perkara bid'ah, dia akan diazab. Paling kurang azab tu bukan semestinya batu jatuh, langit jatuh, bumi terbelah, tak. Tetapi azab di antara azab yang paling menakutkan, Allah keraskan hati dia. Allah tak nak bagi petunjuk. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit. Ataupun Allah kuncikan mati hati dari petunjuk. Na'udzubillah. Itu di antara azab bagi mereka-mereka ini. Pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, nak buat acara-acara di Malaysia di sana dengan tahlil, dengan kenduri arwah, apa lagi. Saya naik pening kepala bila jemaah buat macam tu. Aduh, siap ajak pula, ustaz jom. Amboi, jom apa? Tahlil. Amboi, ustaz ni pening kepala. Tapi ialah kita berhadapan dengan masalah-masalah ni, ya, berbahaya. Okey. Kemudian Madinah ini kelebihan dia pula, siapa yang duduk di dalam Madinah dia akan kena penyakit sekali paling kurang. Penyakit apa? Itu yang diceritakan dengan kisah 2 orang lelaki duduk di Madinah, tiba-tiba dia sakit perut kembung. Ya, demam lah, sakit perut, demam sikit, kembung bum 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 kan. Lepas tu dia berjumpa, ya Rasulullah, yang kami ni sakit ni, ya, dah berapa hari sakit. Kan hadis ni masyhur bila saya sebut nanti. Lalu Rasulullah kata, kamu pergi ke hujung kota Madinah ini, terdapat pengembala unta. Pergi ambil air kencingnya dan susunya, minum. Tu. Dan situ hadisnya. Ya. Lalu mereka pun ambil, minum, sihat. Tapi mereka buat jahat, apa dia? Mereka bunuh pengembala unta tu, mereka bawa lari unta tu. Dan kisah disebutkan dalam, kalau tak salah, surah Al-Maidah. Okey, cuma nak menceritakan Madinah akan menguji kita. Itu pasal siapa yang tak sabar, dia tak boleh duduk di Madinah, dia nak keluar.
Dan tidak ada orang yang nak keluar daripada Madinah melainkan ada unsur nifak dalamnya. Baik-baik. Itu pasal kalau kita duduk Madinah jangan merungut satu bab, jangan fikir nak balik. Jangan. Ya, letakkan cinta kepada Madinah walaupun sakit apa semua. Ya, saya duduk 2 tahun pada ketika itu. Alhamdulillah. Okey. Kemudian yang menarik juga, Madinah ini, siapa yang mati di dalam kota Madinah dalam keadaan beriman, maka dia akan mendapat syafaat di akhirat kelak. Itu pasal orang-orang tua, tok nenek kita dulu beria-ria nak mati di sana. Kes syafaat. Jemaah haji saya pada tahun 2017 seorang mati di sana. Memang dia plan nak mati di Mekah atau Madinah. Subhanallah. 2 hari lagi nak balik Malaysia, mati. Dia pun ada penyakit. Tapi disebabkan asalnya dia pergi tabung haji tak terima disebabkan penyakit. Ya, sekarang berat. Ya, banyak dia ambil kira pada kita. Tak terima, tak lengkap, tak boleh pergi. Umur 60 pun ada masalah dah. Okey, itu pasal dah makin lama makin ketat, makin lama makin ketat. Ya, jadi dia pergi masuk travel ni, dapat kan. Dapat pergi bawa, akhirnya 2 hari sebelum balik Malaysia mati. Travel kena denda. Ala kulli hal nak menceritakan mati di Madinah ada fadilat dia. Dan yang menarik dalam bab ini, ni dia. Di antara perkara yang akan berlaku, gegaran yang kuat ini akan meruntuhkan bangunan-bangunan. Orang yang tidak ada iman yang kuat, mereka akan keluar Madinah. Oleh kerana itu, misalan, wallahu alam, jika kita berada di sana, tak kiralah musim haji ke musim umrah, tiba-tiba berlaku begitu, wallahu alam, bagi saya takkan balik. Kerana peristiwa besar sedang berlaku. Rasulullah kata apa? Madinah ini seperti emas yang dibakar. Dia akan mengeluarkan kotoran emas tu, emas yang pure itu akan kekal. Maksudnya orang yang disebutkan dalam hadis yang lain, orang yang terbaik di muka bumi akan muncul di Madinah tu nanti. Jangan biarkan diri kita, kalau berlaku kita lari. Jangan. Apa juga alasan, wallahu alam, mungkin alasan ambassador kita panggil apa, alah, boleh pusing lah. Okey, tapi nak menceritakan bahawa Madinah akan mengekalkan orang-orang yang terbaik. Okey, jadi insya-Allah ini di antara perkara yang menarik, disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan bahawa orang kafir pun keluar. Benda ni dah wujud. Ya, orang kafir pun ada, apa ada, semua ada. Baik. Jalur riwayat lain dari Anas Ibnu Malik. Ahmad menutur Yahya bercerita kepada kami dari Hamid, dari Anas Ibnu Malik dan dari Nabi bersabda, sesungguhnya Dajjal buta mata sebelah kirinya. Pada matanya yang buta terdapat kulit tebal. Di antara kedua matanya terdapat tulisan kafara ataupun kafir. Ya. Apa agaknya? Suka nak faham? Boleh difahami. Okey, perkara-perkara ini telah mula menonjolnya sedikit-sedikit. Cuba tengok dalam internet, ya, satu pakaian diperkenalkan, ya, dengan nama kafara. Cuba tengoklah dalam internet, ya. Orang kafir bukan tahu pun, tapi ditulis di sini kafara. Ya, jenis baju, dia ada jenis baju, dan tidak mustahil pada zaman sekarang orang sekarang dengan topi dia, berbagai-bagai bentuk topi dipakaikan, hatta topiah pun ada. Produk baru tu kan. Ya. Kalau tertulis ini, kalau kita tengok NY, apa lagi yang dia tulis, berbagai-bagai, tidak mustahil kalau ditulis kafara dipakai tu terus melekat di antara dua dahi dia, di atas dahi dia. Ini di antara perkara wallahu alam yang sedang dibicarakan. Cuba buka, tengok, ada tulis. Tapi tulis bahasa Arab lah. Ya, ataupun mungkin boleh tulis dalam ni, terus tekan image, gambar. Okey. Sehingga kan dalam riwayat yang lain menceritakan orang-orang yang boleh baca, orang yang tak boleh baca pun boleh nampak kalimah tu. Dia boleh, dia faham, tapi dia nak sebut tak boleh. Dia tahu itu kalimah bahasa Arab ataupun kalimah itu tertulis kafara. Ya, dia boleh ceritakan. Ya, tetapi dia nak menceritakan cara ni tak boleh. Kemudian diriwayatkan oleh Ahmad menuturkan Muhammad dari Abdurrahman dari Anas Ibnu Malik, Rasulullah bersabda, Dajjal muncul dari seorang wanita Yahudi di Asfahan, bersamanya ada 70,000 Yahudi.
mereka mengenakan mahkota. Okey, jadi hadis ni jelas mengisyaratkan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, terdapat di dalam Sahih Muslim, bahawa Dajjal muncul dari seorang wanita Yahudi Asfahan. Okey, bukan Dajjal ini wanita, tetapi muncul dari, yakni ibunya daripada Yahudi Asfahan. Asfahan kat mana? Iran. Bersamanya ada 70,000 Yahudi. Mereka menggunakan mahkota. Mahkota ni adalah pakaian orang-orang Yahudi Asfahan. Cuba tengok. Ya, semua ni boleh kita study sendiri dan tengok dalam internet. Ya, ada perkembangan baru. Macam bagi saya amat tertarik jika kita ikut perkembangan berkaitan dengan Asfahan ni. Kerana dia ada hubungan dengan Dajjal. Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, ini hadis Muslim, Dajjal itu buta, di antara kedua matanya tertulis kafara yang dapat dibaca oleh setiap Muslim. Ya, ini dia mengisyaratkan kepada kita bahawa kalimah kafir itu boleh dibaca. Kemudian hadis dari Anas juga, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang Nabi pun yang diutus melainkan pasti mengingatkan kaumnya terhadap si buta sebelah mata, si pendusta. Ketahuilah Dajjal buta sebelah mata dan Tuhan kalian tidak buta. Di antara kedua matanya tertulis alif fa ra, kafir. Okey. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam lafaz yang hampir sama. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Safinah, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, tidak seorang Nabi pun sebelumku melainkan mengingatkan kaumnya terhadap Dajjal. Matanya sebelah kanan buta. Okey, dalam hadis ni dia perincikan mata tadi dia buta belah kanan ke kiri ke. Ini dia perincikan mata sebelah kanannya buta. Di mata sebelah kanannya terdapat kulit tebal. Di antara kedua matanya tertulis kaf alif fa ra. Turut keluar bersamanya dua lembah, iaitu satu syurga dan yang lain neraka. Nerakanya adalah syurga dan sungai syurganya adalah neraka. Bersamanya ada dua malaikat yang mirip dua nabi. Andai aku mau menyebutkan nama keduanya dan nama kedua ayahnya, aku akan sebutkan. Salah satunya berada di sebelah kanan dan yang lain berada di sebelah kiri. Itu adalah hujan. Dajjal bertanya, bukankah aku Tuhan kalian? Bukankah aku menghidupkan dan mematikan? Okey, ini kalimah yang agak menarik, ya. Yang mana Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana Dajjal memunculkan perkara-perkara ghaibiyah yang merupakan istidraj. Perkara yang disebutkan kelebihan bagi orang kafir dinamakan istidraj. Kelebihan orang yang beriman, kalau para nabi dinamakan mu'jizat. Kalau orang soleh dinamakan karamah. Tetapi orang kafir ataupun orang yang fasik dinamakan istidraj. Okey. Salah satu dari kedua malaikat itu menjawab, kau berdusta. Tak seorang manusia pun mendengarnya selain temannya malaikat. Kemudian ia menjawab, kau benar. Orang yang mendengar dan mengira malaikat itu membenarkan Dajjal itu adalah ujian. Kemudian Dajjal berjalan hingga tiba di Madinah, tetapi tidak diizinkan memasukinya. Ia pun berkata, ini perkampungan orang itu. Setelah itu dia berjalan hingga tiba di Syam, lalu Allah membinasakan di dekat dengan Bukit Afiq. Okey, namun riwayat ini agak datang daripada hadis Ahmad, riwayat Ahmad. Ala kulli hal, ya, hadis yang diterangkan ini berkaitan dengan beberapa perkara yang menunjukkan istidraj Dajjal. Kita bacakan dulu yang lain dulu. Kita melihat bagaimana kedudukan kisah-kisah yang lain.
Dari Samurah Ibnu Junadah Ibnu Junub, Imam Ahmad menuturkan Abu Kamil dengan sanadnya sehingga Samurah bin Junadah Ibnu Jundub, satu ketika aku menghadiri khutbah Samurah. Dalam khutbahnya menyebutkan hadis tentang solat khusuf, bahawa Rasulullah berkhutbah setelah solat khusuf. Dalam khutbahnya baginda bersabda, demi Allah, kiamat tidak akan terjadi hingga muncul 30 pendusta, yang terakhir di antara mereka adalah si buta sebelah mata, yakni Dajjal. Okey, ini di antara perkara yang menarik, akan muncul 30 pendusta yang mengaku dirinya Dajjal, dirinya Nabi. Ya, dan Rasulullah kata Nabi tidak akan ada selepas baginda wafat. Okey, tiba-tiba muncul. Jadi kita kalau dapat kita mengira nabi-nabi, yang orang-orang yang mengaku dirinya nabi, walaupun dia tidak istihar. Ya, kita menyaksikan dalam buku Ahmad Akram yang menceritakan 60 agama baru di Malaysia tu, agak menarik. Mereka setengah tu tak mengaku dirinya nabi. Ya, dia tak seperti Rasul Melayu, siapa nama Abdul Qahar tu. Dia mengaku Rasul Melayu, Rasul diutuskan. Ya, ataupun seperti Tuhan Harun, dia mengaku dirinya seperti Tuhan. Okey. Tetapi dia tak mengaku dirinya nabi, tapi dikenali dengan dia mengatakan aku telah diwahyukan. Dia kalau aku telah diwahyukan, ya, maka itu nabi lah tu. Sifat yang dikatakan nabi. Jadi walaupun dia tidak mengaku dirinya nabi, namun secara kasar dia telah mengisytiharkan dirinya nabi. Jadi Rasulullah mengatakan di sini bahawa ada 30 pendusta, yakni mengaku dirinya nabi, yang terakhir mereka adalah si buta sebelah mata, yakni Dajjal. Jadi 29 tu boleh dikira, termasuklah ambil Abdul Qahar tu seorang. Lepas tu yang mengaku nabi di Indonesia 2, 3, 4, 5 orang pun ramai. Ya, di India lagi di Mesir, itu jenis yang mengaku dirinya nabi. Di Amerika pun ada. Ya, boleh kita tengok kumpul dah cukup ke 30. Tengok. Kalau cukup 30, okey, berarti ataupun dah cukup 29, berarti tunggu, ya, orang yang mengaku nabi yang terakhir ni. Seakan-akan matanya seperti Abu Yahya. Saat muncul ia akan mengaku Allah, yakni Tuhan. Siapa yang beriman membenarkannya dan mengikutnya, amal soleh yang telah lalu tidak lagi berguna baginya. Siapa yang mengingkarinya dan mendustakannya, ia tidak diseksa sedikit pun atas perbuatannya. Riwayat Hasan menyebutkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Okey. Dalam hadis yang sebelum ini kita menyaksikan Dajjal mendatangkan banyak perkara. Tuan-tuan dan puan-puan, ini zaman teknologi. Zaman kita adalah zaman teknologi, yang mana kita menyaksikan banyak, ya, yang dirahsiakan, banyak perkara, dan kita menyaksikan kecanggihan, kehebatan sedang berlaku, yang mana kita merasa dahsyatnya, hebatnya. Sehingga kan dalam hadis yang sebelum ni kita membaca, dia menghidupkan 2 orang, mak dan ayah salah seorang tu, ya, depan mata manusia. Terus manusia beriman bahawa dia ni Tuhan. Ini di antara perkara yang berbahaya, ya. Perkara yang berbahaya dalam iman kita. Kerana itu adalah sifat rububiyah yang boleh menghidupkan orang mati. Apatah lagi boleh mendatangkan hujan, boleh mengeluarkan air. Ini bukan sifat sebarangan. Oleh kerana itu orang terfitnah dengan Dajjal. Okey, teknologi yang ada di zaman sekarang ni, tak tahulah, mungkin boleh kita tengok dalam internet. Saya pasal terbaca, terimbas dalam internet tu, tengok bukan sembarangan. Macam perubahan cuaca yang telah dirancang, kan, yang boleh dirancang dengan program-program teknologi mereka ni. Jahat, ya. Ini mempengaruhi, bakal mempengaruhi. Bukan sembarangan. Saya tak tergambar lagi, pasal saya tahu teknologi yang dibuat ini adalah penyediaan mereka untuk menyambut Dajjal sebagai raja besar, Tuhan mereka di muka bumi. Jadi mereka menyediakan semua prasana-prasana yang diperlukan pada hari kiamat ini, hari menjelang kiamat ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bertanggungjawablah kita pada diri kita supaya berhati-hati. Okey, kemudian apa lagi? Dajjal akan menguasai seluruh bumi kecuali tanah haram dan Baitul Maqdis.
Ia akan mengepung orang-orang mukmin di Baitul Maqdis dan menggoncang dengan hebat. Allah kemudian membinasakannya. Bahkan runtuhan tembok akar pepohon memanggil, hai orang mukmin, ini orang Yahudi. Juga berkata, ini orang kafir, bunuhlah dia. Namun peristiwa ini tidak akan terjadi sebelum kalian melihat perkara-perkara yang kian genting dalam diri kalian. Lalu kalian saling bertanya, apakah Nabi kalian pernah menyebut tentang hal itu, dan hingga gunung ganang hilang dari tempatnya. Okey. Dalam kisah ini nak menceritakan bahawa berlakunya peristiwa yang menggerunkan ini pada dunia hampir kiamat dengan kemunculan Dajjal, dengan berbagai-bagai perkara yang pelik akan muncul. Dan kita tahu bahawa selepas Madinah bergegar 3 kali, Dajjal muncul, dan waktu itu Allah turunkan Isa alaihissalam di Menara Putih. Di mana? Baitul Laham. Maka Allah turunkan, dan di waktu itu Imam Mahdi dan tentera-tenteranya berada, kalau tak salah saya dalam pemahaman hadis yang ulama terangkan, di lautan Mediterranean. Ya, di mana negeri-negeri itu yang disebutkan hanya dengan laungan takbir Allahu Akbar runtuh tembok-tembok yang berada di tepi laut tersebut. Maka suatu peperangan yang besar itu berlaku, ya, tentera mukmin, tentera Islam menang. Tiba-tiba terdengar dari suara dari langit, adakah dari langit by handphone ke apa ke, wallahu alam, maka mengatakan Dajjal telah muncul. Lalu mereka pergi untuk berperang dengan Dajjal, dan Nabi Isa turun lalu berperang dengan Dajjal, dan akhirnya kita dah tahu pada pelajaran yang lepas, Dajjal mati di Babul apa? Tak ingat. Babul Lud, salah satu pintu gerbang. Maka apabila Dajjal mati, dibunuh, ya, masih lagi peperangan antara Islam dengan Yahudi. Maka disitulah datang tiap-tiap tumbuhan, yang mana tumbuh-tumbuhan dan juga batu bata yang Yahudi menyorok, semua berkata, wahai tentera Islam, wahai orang mukmin, di belakangku ada Yahudi, bunuh. Di belakangku ada orang kafir, maka bunuhlah, kecuali pokok Gharqad. Okey, dah tengok dah, cuba tengok dalam internet apa berlaku, ya. Yahudi mengisytiharkan orang menderma untuk menanam pokok Gharqad, ya. Kenapa? Kerana dia tahu hadis ini akan berlaku. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, jika mereka pun boleh bersiap sedia menjelang kiamat, bagaimana kedudukan kita? Dan insya-Allah mudah-mudahan, ya, Allah berikan kita kekuatan berhadapan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman dengan iman yang kuat, dan jagalah diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak kita, bimbinglah ke arah agama yang betul, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah pelihara kita sehingga kita mati bertemunya dalam keadaan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada apa soalan nak dijawab? Ada? Baik, jadi insya-Allah, ya, seperti mana kita tahu bahawa keadaan situasi pemahaman agama Islam kita di Malaysia dah bermasalah balik, ya, dengan di antara kelulusan semula terhadap tarikat Nazim Kabbani itu, ya, dia merosakkan lagi fahaman masyarakat kita. Jadi wallahu alam, dalam bab ini sama-samalah kita pelihara lah, ya, kita teruskan berdakwah, teruskan sampai risalah yang betul supaya masyarakat kita faham balik, ya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Jadi cukup sampai sini, wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.